Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Allah yang Maha Pencipta, yang Maha menguasai segala-galanya, yang darinya kita datang dan kepadanya jua kita kembali. Salawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah pilih dari kalangan manusia untuk diutuskan kepada kita, untuk diutuskan kepada baginda wahyu dan disampaikan risalah itu kepada kita. Selawat dan salam juga atas ahli keluarga baginda yang senantiasa bersama dengan baginda, menjaga kemuliaan baginda dan menukilkan kepada kita perkara yang berlaku dalam rumah baginda. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga, para sahabat baginda yang berjuang bersama dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, bermusafir dengan baginda, sedih, gembira, susah, senang, bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk beriman dengan baginda dan berjuang menyampaikan risalah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada ahli semua umatnya, pengikutnya yang berpegang teguh dengan sunnahnya, berpegang teguh dengan ajarannya, yang berjuang menyambung risalah, menyambung perjuangan risalah baginda sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita syukur pada Allah kerana Allah bagi kepada kita hidayah. Hidayah kepada Islam dan hidayah kepada jalan yang benar. Kerana sesungguhnya agama ni milik Allah. Agama milik Allah. Allah lah yang mensyariatkan kepada kita agama. Wahyu itu sumbernya Allah. Nabi SAW ni dia penyampai sahaja. Innama ana qasimun. Kata Nabi SAW, aku ni yang tukang baginya. Tuan punya syariat sebenarnya adalah Allah. Sebab itu dalam bab menokok nambah syariat, orang tu bukan sekadar mencela Nabi SAW dalam arti kata dia tahu apa yang Nabi tak tahu, atau dia ada sesuatu kebaikan yang Nabi tak ada kebaikan tersebut, atau dia boleh ajar sesuatu benda baik yang Nabi tak ajar. Dia bukan sekadar tu. Dia malah telah meletakkan dirinya sebagai saingan dan tandingannya bagi Allah. Kerana Tuhan punya syariat adalah Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut am lahum syuraka wa syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah bagi mereka sekutu-sekutu bagi Allah yang memberikan syariat kepada mereka? Syara'u lahum minad din, memberikan syariat kepada mereka dari agama malam ya'zam billah, yang Allah Ta'ala tak izin. Jadi menjadikan sesuatu dalam agama yang bukan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bukan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu perkara jenayah yang besar. Kerana orang ini telah menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang memiliki syariat, yang berkuasa menurunkan syariat, hanyalah Allah yang Maha Agung, Maha Pencipta, Maha Penguasa, dan dialah yang memiliki segala-galanya. Dialah Tuan empunya syurga dan Tuan yang memiliki neraka. Dialah yang memberikan rahmat dan dialah yang menurun dan menimpakan azab. Dialah Allah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh kerana itu, kita sebagai semua orang, Alhamdulillah, saya terima kasih kepada semua
sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah kita dan juga sahabat-sahabat kita yang turut sama berjuang menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pihak PQDM, terima kasih kepada pihak PMT, terima kasih kepada semua orang-orang yang terlibat untuk menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebenarnya tugas ini adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda wafat, maka pewaris baginda adalah orang yang menyampaikan risalah ini. Balighu anni walau ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dariku walau satu ayat. Dan Nabi kata al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Iaitu mewarisi syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Heboh hari ini di media sosial berkaitan dengan isu ajaran yang sebelum ni difatwakan sebagai sesat. Kemudian dirujuk semula fatwa tersebut pada hari ini, pada zaman ini tanpa dijelaskan. Tanpa jawapan terhadap fatwa terdahulu. Sedangkan fatwa terdahulu 4 kali sudah dibuat percubaan untuk review balik. Tetapi setelah 4 kali bersidang, majlis fatwa pada saat itu telah menetapkan bahawa ajaran tersebut memang mengandungi amalan-amalan yang difatwakan sebagai sesat. Kemudian ada pihak yang cuba menilai semula dan akhirnya telah berlaku satu penilaian semula, tapi tanpa dijawab tanpa ada jawapan terhadap amalan-amalan terdahulu yang telah difatwakan sebagai sesat. Sekadar membenarkan tanpa menjelaskan jawapan terhadap isu-isu terdahulu. Dan dibuat satu pernyataan yang agak umum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh amalkan selama tidak bercanggah dengan Al-Quran ataupun Quran dan Sunnah. Kita katakan urusan pihak berkuasa agama, maka mereka memiliki amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui dan mengimani bahawa ajaran ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya Allah yang berkuasa menurunkan syariatnya. Justru kita mesti bertegas dan kita mesti istiqamah di atas apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan mesti mengelakkan diri daripada menyimpang daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau apa pun yang disebut oleh orang fulan atau sesiapa pun, pegangan kita, panduan kita yang sebenar adalah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang benar. Bukan sekadar tidak ada yang lebih, tidak ada yang benar melainkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah yang kita sampaikan dalam setiap kali ceramah kita. Sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat PQDM, sahabat-sahabat page Ustaz Ahmad Hashimi, sahabat-sahabat yang di PMT, sahabat-sahabat di Ma'tafiz Abu Bakar, sahabat-sahabat semua yang mengikuti kuliah. Hari ini makin kita merasakan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Kerana cabarannya sangat berat. Apatah lagi bagi orang yang baru nak berjinak-jinak dengan agama, dalam keadaan mereka dia merasakan bahawa agama ini seolah-olah tiada panduan. Mereka ikut orang kata A, orang kata B, orang kata boleh, orang kata tak boleh. Tanpa ada asas. Bahawa kita kata apa yang Allah Ta'ala kata. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita sebut apa yang Nabi SAW ajarkan. Dan kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Semoga Allah merahmati kita. Dan inilah yang kita nak baca setiap dalam kuliah kita. Iaitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Berpegang teguhlah dengan sunnah. Kerana kita ada satu cita-cita yang agung, cita-cita yang besar.
Pertama, kita akan kembali kepada Allah, Tuhan pencipta kita, dan dialah Tuhan punya syariat. Dan Allah Ta'ala kata, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, sesiapa yang ada harapan untuk dia bertemu dengan Tuhannya, ada cita-cita, ada impian untuk dia bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan dia dan yang telah menurunkan syariat kepada dia. Kita ada satu cita-cita dan kita ada satu pertemuan yang agung. Itulah kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa yang berharap, berimpikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Beramal dengan amal saleh yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat dan Allah telah sempurnakan dia. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia berbuat syirik kepada Allah. Janganlah tiba-tiba sampai dia menganggap ada orang lain yang boleh memberikan kepadanya syariat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hujah dalam Qurannya tak ada, hujah dalam hadisnya tak ada, bertentangan dengan fahaman-fahaman ataupun dengan mazhab yang empat, sehingga mengangkat seorang sampai ke tahap very powerful, mengangkat seorang tahap kewalian yang melampau, sehingga dia boleh memberikan syariat, mengajarkan zikir fulani atau perkara-perkara fulani, siapa-siapa ada orang sujud ke kakinya, tiba-tiba kita mengatakan bahawa amalan dia ataupun dia boleh diikut dan sebagainya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah seseorang itu yang bermimpi atau bercita-cita kembali kepada Allah, jangan dia syirikkan Allah dengan sesuatu. Ini cita-cita kita yang pertama, bahawa kita akan kembali kepada Allah yang Maha Agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah menjaga pihak berkuasa agama kita daripada perkara-perkara yang menjadi fitnah, ataupun semoga Allah Ta'ala memandu para penguasa ataupun para penjaga pihak berkuasa agama, mereka terpandu atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah darinya. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cita-cita kita ialah juga di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak itu, dalam keadaan kita serba kekurangan, dalam keadaan kita serba banyak salah dan silap, kita bergabung dengan kumpulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu, waktu Allah Azza wa Jalla mengadili kita, kita boleh mendapatkan syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah Allah izinkan. Kita nak kepada itu. Dan untuk itu, mesti seorang itu betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana justru dia nak mengharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya waktu dia hidup dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikirnya bukan zikir Nabi, tapi zikir fulan bin fulan. Amalannya bukan amalan Nabi, tapi amalan fulan bin fulan. Kecenderungannya dalam beragama mengikut cara fulan bin fulan, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru bagaimana kita nak mengharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana prasyarat syafaat, setelah daripada Allah letak dua syarat syafaat. Izin daripada Allah, redha daripada Allah. Izin kepada pemberi syafaat, redha kepada penerima syafaat. Tapi prasyaratnya ialah orang tersebut mesti termasuk daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kita nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira
kita doalah kepada Allah. Selain daripada usaha kita menyebarkan sunnah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lindungi dan jaga kita semua daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang memasungkan manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memasungkan umat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kepada siri bacaan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Iaitu hari ini kita nak peringatkan balik sunnah-sunnah dalam bersin dan menguap. Tengok, selama kita dok baca sunnah Nabi dalam sehari-hari ni terlalu banyak dah. Dalam ibadatnya, dalam akhlaknya, dalam kehidupannya, sampai ke tidur ada sunnah, sampai ke bangun daripada tidur ada sunnah, masuk tandas ada sunnah, keluar tandas ada sunnah, makan ada sunnah, minum ada sunnah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah figura. Kalau ada orang kata ni fulan bin fulan, dia nak ikut jalan suluk fulan bin fulan, kita katakan dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil dia akan mengidolakan seorang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia betul-betul kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang mulia yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya, akhlaknya masya-Allah, ibadatnya masya-Allah, pergaulannya, muamalahnya masya-Allah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan yang menyampaikan kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia kenal sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kenal bagaimana ibadahnya Nabi, akhlaknya Nabi, akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil dia mengidolakan seorang pun selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan utama. Sebab tu kita melihat ulama-ulama Islam, semisal ulama 4 mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Semisal imam-imam ahlul hadis, imam-imam sunnah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Imam-imam yang hebat. Mereka semua ni, siapakah panutan dan idola mereka? Idola mereka kita tak akan dengar, melainkan mereka adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang mereka ajarkan kepada pengikutnya. Imam mazhab kata apa? Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis tu sahih, maknanya kalau benar itu Nabi buat, di situlah mazhabku. Kerana cintanya mereka mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain menuju syurga melainkan jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata dia ni sultan para wali, siapa yang mengendoskan dia? Sedangkan amalan-amalannya bertentangan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Semoga Allah merahmati kita semua. Bacalah hadis-hadis Nabi dan bandingkan dengan amalan-amalan yang menyimpang. Bila kita tahu hadis, barulah kita sedar di mana tipu daya iblis. Kita baca kitab Talbis Iblis. Ramai orang baca kitab Talbis Iblis. Apa inti kepada isi Talbis Iblis? Kitab Talbis Iblis adalah tipu daya syaitan. Macam mana kita nak tahu tipu daya syaitan? Tipu daya syaitan ni, dia dengan kadang-kadang dia suruh orang tinggalkan apa yang Nabi buat. Mana tinggalkan amal salih. Tinggalkan amal salih, pergi buat maksiat. Tinggalkan amal salih, pergi buat maksiat. Sehingga akhirnya dia sibuk dengan kemaksiatan. Dia tak buat amal salih. Ini satu pintu daripada talbis iblis. Itulah panggil pintu syahwat. Tapi ada satu lagi pintu yang mana syaitan, iblis juga banyak menyesatkan manusia melalui jalan tersebut. Iaitulah syubuhat. Dia gagal memaksa atau mengajak manusia melakukan maksiat sehingga manusia tersebut meninggalkan amal salih. Dia ada satu lagi, ialah dia menggalakkan manusia beribadah dengan jalan yang tidak disyariatkan, sehingga akhirnya mereka yang tertipu meninggalkan syariat yang sebenar dengan berpindah kepada syariat ataupun ajaran yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam.
Jadi kita lihat mereka beramal, sibuk beramal. Tapi hakikatnya amalan mereka tidak ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya daripada kami dalam bab agama ini, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua dan istiqamahkan kita di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran dan As-Sunnah adalah penyelamat di akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan kamu dua perkara. Selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Dua inilah bahtera penyelamat. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi di akhir zaman seperti orang yang duduk di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Di saat badai melanda, ombak yang besar, ribut yang kuat, taufan membadai, tapi kapal tersebut dijaga oleh Allah. Maka kemana dia pergi, mengikut apa yang Allah Ta'ala pandu. Yang tidak bersama dengan Nabi tenggelam, hanyut, tenggelam, akhirnya mati. Berpegang dengan sunnah di akhir zaman adalah seperti orang yang berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Cuma kalau zaman Nabi Nuh lah nakhodanya. Zaman kita yang kita ikut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rujuklah, tolonglah buat cross check. Kalau ada seorang ajar kepada kita, malam begini, tolonglah tuan-tuan buat cross check. Tanyalah, adakah amalan ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat, dan apakah sahabat mengamalkannya? Sebab kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang. Kalau orang terpengaruh dengan penampilan, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan sangat-sangat menyimpang daripada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada sampai orang boleh justify perbuatan sujud kepada manusia. Seorang murid pergi sujud kepada guru dia dengan kata ini sujud hormat, dan dia kata seperti sujud penghormatannya malaikat kepada Adam alaihissalam. Kita katakan sangat jauh bezanya. Dan Nabi SAW sendiri, dia Nabi, tidak pernah ada seorang sahabat pun sujud kepada Nabi SAW. Jadi sebab itu doalah ihdinas siratal mustaqim, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pandu kita dalam perselisihan, sebagaimana doa yang Nabi SAW ajar dalam doa iftitah. Dan alangkah pentingnya doa ni di zaman ini, itulah doa Nabi dalam iftitah salat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi'idnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Mintalah petunjuk dari Allah. Maksud doa tersebut, ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, pencipta langit dan juga bumi, yang maha mengetahui perkara gaib dan juga nyata. Engkaulah ya Allah, tahkumu baina ibadik, yang memutuskan perselisihan yang berlaku di kalangan hamba-hambamu. Lalu ya Allah, kerana engkaulah yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah, maka tunjukkanlah kepada kami yang benar itu. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Tunjukkanlah kami pada kebenaran yang diperselisihkan itu ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Mintalah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memberikan hidayah
pada segala yang diperselisihkan oleh mereka. Jadi kita sangat-sangat berhajat kepada hidayah daripada Allah. Berpeganglah dengan Quran. Bukan sekadar doa. Ada usaha yang perlu dilakukan. Apa dia? Kembali menelaah Al-Quran. Kembali menelaah hadis. Takkanlah orang baru masuk Islam di Eropah sekarang ni sibuk baca Quran, translation, terjemahan. Mari pak kita kata, tak boleh baca Quran. Atau tak boleh ambil direct, tanya guru kita dulu. Bacalah yang kita tak faham. Perlu pada penjelasan dan perlu kepada tafsir yang 6. Tapi sekurang-kurangnya jangan kita halang usaha untuk orang kembali kepada Quran. Begitu juga sunnah Nabi SAW. Ada orang tak bagi. Dia kata kita ni siapa nak ambil direct daripada Nabi SAW. Tak ada orang yang ambil direct daripada Nabi. Tapi perbahasan ulama-ulama ahlul hadis. Bagaimana Imam Bukhari memahaminya. Bagaimana Imam Muslim memahaminya. Bagaimana Imam Malik memahaminya. Bagaimana Imam Ahmad memahaminya. Kita memahami hadis seperti mana para ulama hadis memahaminya. Dan kita memang tak jumpa dengan Nabi SAW. Tapi riwayat-riwayat ini memberi pencerahan kepada kita untuk kita tetap istiqamah di atas jalan Nabi SAW. Doalah. Doa yang Nabi ajar tu sangat penting, terutamanya di akhir zaman ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Panjang mukadimah kita hari ini, kebetulan ada isu yang sedang berlega dalam media sosial, dalam masyarakat sehari dua hari ini. Walaupun sebenarnya mungkin dah lama tapi baru. Isu dah lama tapi dah baru dibongkar ataupun dibahaskan. Jadi tidak ada yang boleh saya katakan lebih melainkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan semoga Allah jaga para asatidzah kita, para ilmuwan kita, para ulama kita yang mana mungkin kita tak tahu apa yang ada di sebaliknya. Semoga Allah Ta'ala jaga ilmuwan, para ulama, para asatidzah, para penjaga agama, agar mereka dilindungi daripada fitnah-fitnah dan agar mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sunnah yang kita nak baca pada hari ini. Okey, sunnah yang kita nak baca pada hari ini ialah sunnah dalam bersin dan menguap. Sunnah dalam bersin dan menguap. Nabi bersin pun ada sunnah, menguap pun ada sunnah. Jadi kita baca. Disunnahkan bagi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Simple. Hajhum kita bersin. Sunnah kata apa? Alhamdulillah. Apa ramai orang tinggalkan sunnah ni. Bersin kita kadang-kadang duk tunggu. Kenapa yang susah sangat nak sebut alhamdulillah? Padahal sebut hajhum alhamdulillah. Ada dia kata malah pasal 2-3 kali bersin lagi alhamdulillah. Kalau 10 kali sebut alhamdulillah pun jangan pernah bosan. Pasal apa? Alhamdulillah adalah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah rasa ya Allah bosannya ataupun jemunya Allah banyak kalinya nak sebut. Siapa yang semua? Bagaimana kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah jemu untuk memuji Allah, untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat, alhamdulillah. Kalau kita suka pada harta yang bertambah, begitulah kita suka kepada zikir yang bertambah. Jadi kalau bersin 3 kali, sebut 3 kali alhamdulillah, tak ada masalah. Macam alhamdulillah. Duduk sekejap, macam alhamdulillah. Kalau 3 kali serentak tu, payah juga nak sebut celah-celah, sebut sekali baca apa. Hajum, alhamdulillah. Okeylah. Tapi kalau maknanya, jangan pernah berjemu. Sunnahnya. Hal ini sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Saudaranya atau temannya hendaknya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Jika ia mengucapkan untuknya yarhamukallah, maka hendaklah dia mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini 3 perkara ni. Pertama, orang yang bersin kata alhamdulillah. Yang ni orang bersin kata. Yang kedua, orang yang dengar dia kata alhamdulillah kena kata yarhamukallah. Ketiga, orang yang bersin tu bila dengar ada orang kata yarhamukallah, maka dia pun doakan pula
yahdikumullahu wa yuslih balakum. Okey. Jadi ada 3 ni. Yang kuning ni, warna kuning, alhamdulillah untuk orang yang bersin. Yarhamukallah untuk orang yang dengar orang bersin kata alhamdulillah. Dan yahdikumullahu wa yuslihu balakum adalah untuk orang bersin yang dia dengar orang kata yarhamukallah kat dia, dia baca balik doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa maksud alhamdulillah? Semua kita tahu, puji bagi Allah. Apa maksud yarhamukallah? Maksud dia, semoga Allah merahmati kamu. Apa maksud yahdikumullah wa yuslihu balakum? Semoga Allah bagi hidayah kepada kamu dan memperelokkan hati kamu. Mana kita rasa, husyum, alhamdulillah. Kawan yang dengar kata, semoga Allah merahmati kamu. Dia pun dengar orang kata itu, semoga Allah juga memberikan hidayah kepada kamu dan memperelokkan hati kamu. Maknanya ini adalah indahnya Islam. Ada doa, ada saling mendoakan. Disunnahkan kadang-kadang mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, jika salah seorang di antara kamu bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ni hadis riwayat Abu Daud ni. Ibn Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, hadis ni sanad dia sahih. Boleh ya? Maknanya kalau orang tu kata hecam alhamdulillah ataupun dia nak kata alhamdulillahi ala kulli hal. Sebab ada riwayat yang menyatakan sedemikian. Dalilnya, orang yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah. Disunatkan bagi orang yang bersin menjawabnya lagi dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Okay. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah lalu. Dalil yang kita warnakan itulah. Okay. Faedah. Menjawab orang yang bersin hukumnya fardu kifayah. Wish. Fardu ni tuan-tuan main-main ni. Fardu kifayah maknanya mesti ada salah seorang daripada yang mendengar tu dia sebut yarhamukallah. Menjawab orang bersin ni, kalau hecum tiba-tiba ada 10 orang, biar maksud fardu kifayah, ada 10 orang, mesti salah seorang tu paling kurang dia kata yarhamukallah. Kalau dia tak kata, seorang pun daripada 10 orang tu tak kata, maka dia telah berdosa. Sebab fardu kifayah. 10-10. Kalau jawab seorang, settle. Itu fardu kifayah. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Tu kalau 10 orang. Kalau 100 orang, dia bersin dalam majlis. Hacum! Dia berkata, alhamdulillah. Seorang rabuk daripada dalam dewan tu tak kata, yarhamukallah. Dia tak jawab orang bersin. Apa jadi? Kalau ikut majoriti ulama, hukum jawab orang bersin ni, fardu kifayah, berarti dapat jawab tu, melepaskan kewajipan dan dapat pahala. Tak jawab seorang pun, maka dia telah melanggar satu kefarduan dan dia berdosa. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Artinya, jika salah seorang yang hadir, ke hadis tu, hadir, telah melakukannya, maka gugur kewajipannya atas yang lain. Akan tetapi hendaknya tidak ditinggalkan agar ia keluar dari pendapat orang yang mengatakan fardu ain. Ada juga orang kata fardu ain. Jadi kalau nak selamat, 10 orang tu jawab belakang. Okay? Sebab tu kalau disebut antara Syekh penulis kitab Al-Barbahari Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari Asy-Syafi'i, dia mazhab Syafi'i tapi dia ahli sunnah, dikatakan dalam majlis dia beribu orang hadir dalam majlis ilmu. Bila dia bersin, satu masjid ni bunyi ni bergema yarhamukallah sampai ke istana raja dengar doa tersebut. Ish, dahsyat. Dua masjid lah, istana tu jauh daripada masjid, maknanya bangunan lain dengar daripada masjid tu yarhamukallah. Ish, bila saya baca biografi dia Imam Al-Barbahari ni, kata hebat. Tapi maknanya mereka adalah orang yang menghidup dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mereka berdalil dengan pendalilan yang cukup kuat. Saya ambil remote saya. Sejuk dah pula ni. Okay.
Mereka berdalil dengan dalil yang cukup kuat. Tak. Mereka berdalil dengan pendalilan yang cukup kuat, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Maksudnya, jika salah seorang di antara kamu, Nabi pesan, jika salah seorang di antara kamu bersin dan memuji Allah, yakni dia sebut alhamdulillah, maka hak atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Jadi sekarang ni ada 3 sunnah rentetan. Satu bersin, ada 3 sunnah. Sunnah yang pertama, orang bersin kata alhamdulillah. Sunnah yang kedua, orang yang dengar kata alhamdulillah kata yarhamukallah. Sunnah yang ketiga, orang yang bersin kata pula yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau kita tengok ni kan, hak ni ramai buat, walaupun mungkin tak ramai sangat. Hak yang kedua lagi sikit daripada pertama. Hak yang ketiga lagi sikit daripada yang kedua. Maknanya orang boleh kata alhamdulillah, ramai orang boleh kata. Tapi bila sebut alhamdulillah, orang sebelah dia pun kita dengar. Tak dengar apa yarhamukallah. Pasal orang tak reti nak jawab. Orang tak reti. Ramai orang reti bila bersin sebut alhamdulillah. Tapi dia tak tahu bahawa kalau dia dengar orang bersin, dia kena kata yarhamukallah. Itu sunnah yang kedua. Maknanya yang bersin sebut alhamdulillah pun tak terlalu ramai, tapi kita consider ramai lah berbanding yang kedua ni. Yang kedua ni nak sebut yarhamukallah ni kadang-kadang orang tak tahu apa dia sebut. Yang ketiga ni doa balik kepada tu. Kalau dengar yarhamukallah, orang bersin tu pula nak kena kata yahdikumullahu wa yuslihu balakum tu, Allah lagilah payah. Saya ingat waktu saya belajar dulu. Waktu dalam belajar ada seorang tu nama dia Mustafa Wahid wa Khamsun. Dia punya nombor diri dia, nombor dalam daftar kehadiran 51. Wahid wa Khamsun. Jadi bila ada attendant dia baca nombor 1, 2, 3 hadir. Dia kata datang. Dia ambil kehadiran. Jadi kita pun ingat nama dia Wahid wa Khamsun. Satu hari dalam kelas ramai-ramai ni, kelas baru masuk, dia bersin. Dia ni daripada orang belah-belah Afrika. Dia bersin. Dia kata, alhamdulillah. Tiba-tiba, satu kelas ni ada 40 orang lebih. Doa, yarhamukallah. Serentak. Dia pun masa tu dengar terkejut. Sudah. Nak jawab macam mana? Dia pandang kiri, pandang kanan. Orang dia semua duk pandang. Nak dengar dia cakap doa apa. Dia pun duk perasan. Kenapa orang pandang dia? Dia pun kata apa? Jazakallahu khair. Dia kata jazakallahu khairan. Semua orang masa tu gelak lah. Tapi proses belajar. Lepas tu Syekh pun betulkan bahawa gini. Ala kullin, maknanya ramai orang tak tahu nak sebut yarhamukallah, dan lagi ramai orang tak tahu untuk sebut yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi kita ni kalau boleh amalkan sunnah ni tuan-tuan, masya-Allah. Berapa banyak kali kita bersih pagi-pagi. Kadang ada orang ni dia resdung. Pagi-pagi hecum. Kalau dia bersin seorang, tak ada orang dengar, dia sebut alhamdulillah pun dah dapat satu sunnah. Kalau dia bersin, isteri dia dengar. Isteri dia kata yarhamukallah. Dia pun dengar, dapat 2 sunnah. Dia pun dengar balik, dia kata yahdikumullah, dapat 3 sunnah. Okay. Kalau isteri dia bersin, isteri dia kata alhamdulillah. Suami ni dia nak doakan kepada isteri dia, itu perempuan, dia kena kata yarhamukillah. Kalau lelaki yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Macam jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Jadi bila doa tu kepada orang perempuan, dia kena kata yarhamukillah. Perempuan sama perempuan pun kata yarhamukillah. Ki. Kalau lelaki ka. Kalau perempuan ki.
Jadi yarhamukallah untuk lelaki, yarhamukillah untuk perempuan. Kalau boleh satu sunnah ni pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak dah pahala. Berapa kali kita bersin ni. Yang kedua, disunnahkan untuk tidak menjawab orang yang bersin jika dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Mana kalau orang tu bersin, tiba-tiba dia tak sebut Alhamdulillah. Sunat untuk kita tak doakan dia dengan ayat yarhamukallah tadi. Baik. Yang disunnahkan justru tidak menjawab. Kalau dia tak ucap Alhamdulillah, maka menjawabnya tidak termasuk sunnah. Yang disunnahkan justru tidak menjawab. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab salah satunya dan tidak menjawab yang lain. Salah satunya berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau menjawab orang ini dan tidak menjawabku? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini mengucapkan Alhamdulillah sementara engkau tidak mengucapkan Alhamdulillah. Ini perbuatan Nabi. Maknanya hadis ini berdasarkan perbuatan dari Nabi SAW. Bahawa Nabi sendiri tidak mendoakan orang yang tidak mengucapkan Alhamdulillah. Okey, perbuatan Nabi. Ada dua orang bersin depan Nabi, seorang je kata Alhamdulillah, seorang lagi tak kata Alhamdulillah. Maka Nabi doakan yarhamukallah tu hanya kepada orang yang bersin cakap Alhamdulillah. Orang satu lagi Nabi tak doakan. Sampai setara tu, kita nak berpegang dengan sunnah ni kena macam tu lah. Kena kuat. Kena kuat. Diriwayatkan juga dari sabda Nabi SAW oleh Imam Muslim dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kamu bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka jawablah ia. Jika ia tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka janganlah kalian menjawabnya. Okey. Akan tetapi, jika dimaksudkan untuk pengajaran seperti seorang ayah yang sedang mendidik puteranya atau guru yang sedang mengajarkan murid-muridnya atau yang lainnya, maka hendaklah dia mengucapkan, katakanlah Alhamdulillah dalam rangka mengajarkan sunnah ini kepadanya, kerana boleh jadi orang itu tidak mengetahuinya. Begitu pula orang yang sedang flu. Flu ni salah semualah. Ia tidak dijawab lagi setelah kali ketiga. Kalau 3 kali, lepas 3 kali ni, kita ucap kat 3 kali je. Kalau orang doa, dia jawab lah. Kalau dia nak sebut Alhamdulillah banyak kali, orang bersin, cum Alhamdulillah, cum Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang dengar tu, dia jawab sampai 3 kali. Jawab sampai 3 kali. Kalau lepas daripada ketiga, tak perlu jawab lagi. Tak sebut yarhamukallah. Kalau si bersin nak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah lah. Tapi kita ni, sampai 3 kali je. Kenapa? Sebab ada panduan. Tu kata sunnah ni. Kita bukan sekadar dakwaan gitu, tapi ada. Kita nak cari, ada tak panduan daripada Nabi SAW. Dan kita bukan buat untuk bangga-bangga. Aku tahu Nabi, dia pun tak tahu. Tak. Kita buat adalah, kalau boleh kita semua nak ajak semua masyarakat, jomlah kita kembali kepada syariat sebagaimana yang Nabi SAW. Ini bukan soal siapa betul, siapa salah. Ini soal bukan kumpulan A, kumpulan B. Ini bukan soal ngaji tinggi, siapa ngaji. Ini soal macam mana kita mengikuti panduan Nabi SAW. Ini soal kita ni. Kita nak jadi umat Nabi betul-betul. Jadi ada riwayat dari Abu Daud, oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara mauquf dan juga marfu'. Sehingga dikatakan, jawablah saudaramu 3 kali. Jika lebih dari 3 kali, maka dia sedang demam semua. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah SAW dan seseorang bersin di sisi baginda. Baginda pun mengucapkan yarhamukallah. Orang tu bersin lagi. Rasulullah kata, lalu dia bersin dan Rasulullah SAW sebut orang tu sedang kena selesema. Dari keterangan lalu, orang yang bersin tidak dikatakan kepadanya yarhamukallah dalam 2 keadaan.
Orang bersin tidak dikatakan kepadanya yarhamukallah dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tak kena sebut yarhamukallah. Yang kedua, kalau dia bersin lebih daripada 3 kali, maka dia bererti sedang selsema. Kita pun kata, kamu tu kena demam selsema. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan menjadikan kita ni orang yang mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni kita baca sunnah dalam bersin je. Adapun untuk menguap ni, kita sambung pada ni. Kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang lah. Kerana hari ni nak tegaskan balik keperluan kita ni untuk beramal dan menjadi pejuang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Semoga Allah Taala memberkati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memandu kita kepada apa yang Allah suka dan redha dengan mengikuti petunjuk daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali di akhirat sana dalam keadaan diredai oleh Allah dan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.